Okey. So 6.2 iaitu tajuk peneutralan. Sebelum ni awak belajar mengenai apakah dia asid, apakah dia alkali. Okay. So asid dengan alkali ni merupakan dua bahan yang berbeza lah. Okay. Contohnya kalau asid rasa dia masam. Okay. Alkali rasanya pahit. So dua-dua tu mempunyai sifat yang berlainan di mana nilai pH-nya juga adalah berbeza. Okay. Kalau kita dalam satu keluarga adik-beradik, ada yang jenis panas baran, ada yang jenis cair, mudah lembut hati. Okay, so bila kedua-dua tu macam adik-beradik yang panas baran, dia mesti senang berinteraksi dengan adik-beradik dia yang jenis lembut hati ataupun jenis mudah dipujuk lah. Okay, bila dua sifat tu bertemu, dia akan jadi satu tindak balas yang kita panggil neutral. Okay, neutral. Kalau kita berkawan pun sama dalam kelas. Seorang yang garang, seorang yang jenis lembut hati. Okay, kalau dua-dua garang, jadi gaduh kan. So kalau dua-dua tu jenis sifat yang sama, dia akan jadi satu tak ngam lah. So untuk menjadi satu pasangan yang ngam, dia kena ada dua sifat yang berlainan di antara satu sama lain, barulah dia akan jadi satu sifat yang neutral. Okay, so untuk aktiviti hari ini 6.2, apakah yang dimaksudkan dengan peneutralan? Di mana peneutralan adalah tindak balas di antara asid dan juga alkali. Okay, so dia mesti ada satu asid, dia mesti ada satu alkali. Asid sifat dia lain, alkali sifat dia lain. Okay. Di mana dalam peneutralan keasidan dan kealkalian berkurang untuk membentuk larutan pH. Okey, kalau sebelum ni asid nilai dia punya pH adalah rendah 1, 2, 3, 4. Alkali dia lebih daripada 7. Contohnya 7, 8, 9. Okey. So, bila kedua-dua ini bergabung, dia akan membentuk satu larutan yang kita panggilkan sebagai larutan garam di mana nilai pH-nya adalah 7. So, 7 ni maksudnya dia ada dekat tengah-tengah lah. Tengah-tengah ataupun dia dah stabil. Dia tak masam, dia tak pahit. Dia rasa kosong biasa je. Itu maksudnya nilai pH. Dia berada di tengah-tengah kedudukan dia punya nilai lah. So apabila larutan garam ni dipanaskan, air tersejat dan meninggalkan garam. Okay, so yang ni proses ni kita akan tengoklah sebentar lagi dalam bentuk tayangan video. Okay, so di mana setiap kita nak buat setiap benda yang kita lakukan, mesti akan ada persamaan ataupun kita namakan sebagai proses. Contoh kita nak buat air, Milo tambah air panas, jadi Milo panas. Okay, begitu juga dengan aktiviti peneutralan, dia kena ada bahan, kemudian bila bahan tu bertemu, dia akan jadi suatu tindak balas. So dekat sini, untuk proses peneutralan, apabila asid ditambah dengan alkali, maka dia akan jadi dua bahan. Satu, garam. Satu lagi, air lah. Okey. So ini persamaan dia. Sambil tu awak boleh lengkapkan nak punya peta minda lah yang cikgu dah bagi tadi. Okey, so di mana kita ada banyak bahan dekat bakmal. So antara bahan-bahan yang awak kena tahu, so untuk asid, antara nama-nama bahan yang berasid, bahan kimia yang berasid, kita panggil asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik, asid karbonik. Okay. So semua ni nama dia asid dikategorikan dalam kumpulan yang berasid. Okay. Manakala bahan yang beralkali, biasa dekat belakang ni ada dah ni lah hidroksida. Contoh, natrium hidroksida, kalsium hidroksida, amonium hidroksida dan juga kalium hidroksida. So maksudnya
Apabila kedua-dua bahan ini bertemu, apa yang berlaku? Okey. Apabila kita ulang balik, apabila asid dia bertemu dengan alkali, maka dia akan menghasilkan satu bahan baru yang kita namakan sebagai garam dan air. Nama apa-apa pun, janji dia bahan berasid, bahan beralkali, dia akan jadi garam dan juga air. Okey, kita lihat contoh. Contohnya bahan yang berasid, kita ambil bahan yang dinamakan sebagai asid hidroklorik. Okay. Bahan beralkali adalah natrium hidroksida. Okay. So hasil dia mesti akan menghasilkan garam dan juga air lah dalam bentuk larutan. So nak tahu macam mana dia punya, apakah bahan baru yang terbentuk, kita tengok saja nama alkali ni. Okay. So garam namanya akan jadi natrium. Okay. So, yang kedua kita ambil yang ni. Di mana hidroklorik dia akan bertukar menjadi klorida. Okay. So, nama garam yang pertama, awak ambil nama yang alkali, kalsium. Kalau yang ni, amonium. Yang seterusnya, kalium. Okay. Nama belakang dia, ambil nama daripada asid tadi. So, kalau tadi hidroklorik, dia akan bertukar menjadi klorida. Kalau sulfurik, dia akan bertukar menjadi sulfat. Okay. Nitrik akan menjadi nitrat. Apa maksudnya? Okay, dan seterusnya, karbonik akan bertukar menjadi karbonat. Okay. So, nama-nama ni, nama-nama asid dan juga alkali, tak semestinya ada dalam makmal. Sebenarnya dia dah ada kita pakai dalam kita punya environment lah, dalam makanan, dalam minuman, dekat barang dapur, semuanya dah ada. Cuma namanya mungkin kita tak familiar lah. Okay. So, untuk tadi, apabila kita nak balas di antara asid dan juga alkali, maka dia akan membentuk garam dan juga air. Okay. Jadi nama-nama dia lah. Ambil satu nama daripada macam ni lah. Seorang ayah, seorang anak. So bila gabung nama dia akan jadi seorang sikit lah. Nama anak sikit, nama ayah sikit, nama ibu sikit. Okay. Kita pergi kepada seterusnya. Apakah ataupun bagaimanakah kaedah peneutralan diadakan ataupun berlaku? Macam mana kita buat kaedah peneutralan ni? Okay. Kaedah yang kita namakan adalah kaedah pentitratan. Okay. Untuk kita dapatkan satu larutan ataupun hasil yang neutral, kita mesti gabungkan antara asid dan juga alkali. Okay. Kaedah itu kita namakan sebagai pentitratan seperti yang awak lihat dalam gambar rajah. Okay. Untuk meneutralkan asid dan alkali. Okay. So nak memudahkan lagi perfahaman awak. Okey, cikgu tayangkan video. Sekejap ya. Cikgu dah download siap-siap ni sebab tak nak bagi dia lagging. Okey, sekejap. Dia tukar dulu bentuk note dia.
Okey, seperti yang awak lihat dalam gambar rajah, ini merupakan kaedah pentitratan yang dilakukan dalam makmal sebab dia memerlukan bahan-bahan yang hanya ada dekat makmal sajalah. Okey. Okey. So kita lihat sama-sama. Okay. So aktiviti ni aktiviti ni cikgu pun dah tunjuk, bagi link pada grup lah. Okay, kita lihat semoga. Okay. So langkah yang pertama kita perlukan dua bahan lah. Satu bahan yang berasid, satu bahan alkali lah, di mana bahan yang berasid dia letakkan di dalam pipet lah, terpanggil dia pipet ni. Okay. Ke dalam so kita buang dulu semua gelembung udara yang ada dalam ni supaya bacaan yang kita ambil nanti akan jadi lebih tepat lah. Okey, so bila awak guna benda ni, memang dia ada bacaan dia terbalik. Mula daripada kosong, 1, 2 sebab bila kita keluarkan bahan daripada dekat bawah tu, bacaan dia akan jadi semakin menaik lah. Maksud tu dia punya susunan bacaan dia nampak macam terbalik sebab kita nak rekod dia punya bacaan. So mula-mula kena isi bahan asid hidroklorik tepat-tepat mula dengan kosong lah, sifar. Mula dengan sifar. Okay. So bahan seterusnya dekat bahagian bawah ni kita sediakan bahan yang beralkali. So dekat sini digunakan larutan natrium hidroksida. Okay. Natrium hidroksida. Okay. So dalam larutan beralkali ni sebenarnya awak lihat dia letak satu larutan yang kita panggil sebagai penunjuk phenolphthalein. Okay, penunjuk phenolphthalein. Okay, kenapa dia letak bahan yang penunjuk phenolphthalein ni? Dia akan jadi warna pink. Sebab kita nak lihat dia sebagai penunjuk ataupun apakah yang akan perubahan warna yang akan berlaku apabila kita titiskan bahan yang berasid ke dalam larutan alkali ni. Okay. Kalau tak ada warna, macam mana kita nak lihat perubahan? So kita kena letak bahan penunjuk yang kita panggil sebagai phenolphthalein bagi melihat apakah perubahan warna yang akan berlaku pada larutan ini apabila asid ditambah ke dalam larutan yang beralkali. Okay, di mana aktiviti ni pelajar akan buka part ni, so dia akan menitis secara perlahan-lahan. So setiap kali titisan keluar,
bacaan asid yang ada dalam ni juga akan berubah lah. Okay, dilihat sikit. Dia alas warna putih dekat bawah sebab nak tengok lah daripada warna pink, dia nak tengok perubahan warna tu dengan lebih tepat. Sambil dititiskan, sambil itulah dia akan goncang atau goyang lah supaya dia punya larutan tu dapat sekata. So daripada warna pink awak akan lihat dia berubah menjadi semakin pudar. Okey, tengok. Tadi warna pink, lama kelamaan dia akan bertukar menjadi warna clear lah, transparent. Kita ulang balik. Okay. So apabila awak lihat daripada warna pink ditukar jadi warna clear. Warna clear itu menunjukkan bahawa larutan ni dah capai tahap neutral. Dah neutral dah keadaan dia. So daripada bahan beralkali bercampur dengan titisan asid, dia dah jadi satu bahan baru iaitu garam dan juga air lah. Bila dah warna dah bertukar, terus stop. Dah stop, kemudian kita akan ambil bacaan larutan asid tadi. So awak nampak macam larutan garam dan air. Sebenarnya larutan garam dan air ni bila panaskan ataupun dia berlaku proses penyejatan, bila air dah kering, satu serbuk garam akan terbentuk lah. Sekarang ni dia cuma nampak dalam bentuk larutan. So itu merupakan macam mana proses pentitratan berlaku. Alright. Kita pergi kepada slide semula. So ini yang dinamakan sebagai kaedah pentitratan. So bila larutan tu daripada warna pink, dia bertukar menjadi warna clear, dia tak nampak apa-apa, maksudnya dah stop. Dia dah sampai tahap neutral. Nanti kita ambillah bacaannya dekat sini. So larutan yang terbentuk akhirnya adalah larutan garam dan juga air. Sebenarnya dalam peneutralan dalam untuk kehidupan seharian dah banyak sebenarnya berlaku, cuma mungkin kita tak kenal dengan nama saintifik dia lah. So kaedah yang paling utama, paling famous, di mana bila kita nak bercucuk tanam, bila tanah kita tu dah mungkin tanah daripada tanah kilang ke tapak kilang, ataupun tanah tu dah memang sebelum ni tanah pertanian dan digunakan untuk dah banyak guna racun racun serangga, tanah itu mungkin sedikit berasid. So bila tanah berasid, pokok tak boleh hidup. Pokok tak boleh hidup dengan subur. So tanah yang berasid boleh kita neutralkan dengan kapur mati. Tanah dia berasid. Kapur mati dia adalah sifat alkali. So apa yang berlaku bila tanah berasid, kita taburkan dengan kapur mati, maka tanah ini akan berada atau kembali kepada keadaan asal. So sesuailah pokok ni nak hidup. Kalau berasid, dia tak boleh survive lah. So kalau kaedah lain, boleh juga dengan menggunakan kompos. Kompos ni benda-benda yang dah bahan buangan, bahan yang dah dihancurkan, pokok kayu lama ke, Antara aplikasi lain yang ada dalam kehidupan seharian, kilang biasanya dia akan mengeluarkan asid
asap yang berasid, biasanya mengandungi gas sulfur dioksida. So, gas-gas ni semuanya ada kandungan yang berasid pun sama. Supaya dia tak nak pencemaran udara berlaku dengan lebih teruk, dia boleh dineutralkan dengan kapur sebelum dibebaskan. Aplikasi seterusnya. Bakteria dalam lateks boleh dineutralkan dengan amonia untuk mencegahnya daripada menggumpal. Amonia ni adalah bahan yang beralkali di mana bakteria yang ada dalam lateks adalah satu bahan yang berasid. So dia tak nak jadi bergumpal, dia letak bahan yang beramonia. Ini adalah bahan untuk, biasanya untuk bahan pencuci. Itu untuk bahan pencuci. Untuk peneutralan dalam kehidupan seharian lain, biasanya kalau orang yang ada masalah gastrik, gastrik disebabkan oleh kadar asid yang berlebihan. Biasa kalau orang gastrik atau tiba-tiba sakit perut kosong, sakit perut, biasanya disebabkan oleh kandungan asid yang tinggi yang ada dalam perut. So, cara kita nak neutralkan asid yang ada dalam perut, kita kena letak bahan yang berlawanan sifat dengan dia, iaitu alkali. Ini kita panggil susu magnesia. Sama juga dengan iklan-iklan yang awak tengok dalam TV. Kalau kita sakit perut, rasa pedih ulu hati, kita makan ubat yang dinamakan sebagai Gaviscon. Itu pun cara dia samalah. Gaviscon ni dia mengandungi bahan yang beralkali ataupun sama juga dengan susu magnesia. Bila asid dengan alkali bertemu, jadi tak adalah lagi sakit perut ke pedih perut ke sebab dia dah neutral. Antara lain, bila kita kena sengatan penyengat, pun boleh digunakan dengan cuka. Cuka ini sifatnya asid. Sengatan yang ada tu yang mengandungi bahan beralkali. Secara nak baik, cara nak kurangkan rasa sakit tu, kita sapukan dia dengan bahan yang bercuka. Tak semestinya cuka lah. Maksudnya ada limau, kita letak limau. Apa saja bahan yang berasid. Cuka tu kan tajam sangat kan, pedih. Samalah. Sengatan semut, lebah. Sengatan bahan-bahan serangga ni, dia mengandungi asid sebenarnya. Bila awak kena sengat dengan binatang-binatang ni, sebenarnya kita boleh sapu dengan apa yang ada dekat dapur. Baking powder, baking soda, yang mak-mak kita guna tu untuk mengurangkan tahap kesakitan akibat daripada sengatan serangga-serangga ni lah. Sebab dalam ni asid. Dalam tepung pun, dalam baking powder, dalam baking soda, dia ada bahan yang beralkali. Jadi bila kedua-dua ni bertemu, dia akan jadi sesuatu yang neutral lah, jadi kuranglah sakit. Antara ubat dia lah. Antara ubat, kalau kita kena sengat dengan serangga-serangga ni. Yang seterusnya, paling famous, bila kita makan, kita mengunyah, bakteria-bakteria yang ada dalam mulut ni akan bertindak balas, kemudian dia menghasilkan asid. Katalah bila awak tak gosok gigi lama, kita rasa elio kita masam. Mulut kita berbau busuk disebabkan oleh adanya tindak balas asid dalam mulut yang telah dicernakan, makanan yang telah dicernakan oleh bakteria-bakteria yang ada dalam mulut. Kalau kita tak gosok gigi lama, lama-lama gigi kita akan terhakis ataupun boleh jadi rongak, menghasilkan caries gigi, cavity gigi. Kenapa gigi kita boleh terhakis, boleh rongak? Sebab adanya kandungan
asid. Sifat asid apa? Sifat asid dia mengakis. Okay. Sebab itulah bila asid antara sifat lain dia masam. Kalau kita rasa masam, gigi kita ni boleh jadi cepat rongak ataupun cepat rapuh. So cara macam mana kita nak jaga supaya gigi kita ni, mulut kita jadi sihat, kita kena letakkan dengan bahan yang beralkali. So dalam ubat gigi ini mengandungi bahan yang beralkali. Bila asid bertemu alkali, maka mulut kita jadi bersih, tak ada bau masam, jadi neutral lah. Gigi kita akan cepat rapuh, akan cepat rongak. Antara lain, rambut beralkali dineutralkan dengan menggunakan perapi. Ini maksudnya conditioner lah. Okay. Kenapa setiap kali kita biasanya kalau kita dengar iklan, kenapa kita kena beli shampoo datang sekali dengan perapi ataupun dia punya conditioner? Okay, sebab rambut yang beralkali akan dineutralkan dengan menggunakan perapi. Perapi ni maksudnya conditioner lah. Okay. Maksudnya dalam shampoo tu dia tajam, ada sikit berasid. Okay. Nak bagi rambut kita bila kita shampoo, rambut kita macam agak dia struktur dia macam kering sikit, kasar sikit kan. So bila kita letak sekali conditioner ataupun perapi lepas kita shampoo, rambut kita jadi lebih lembut. Lepas tu dia kena sebaik-baiknya nak rambut lebih lawa kena dua lah. Satu shampoo, satu perapi. Okay. So ini adalah antara contoh-contoh soalan yang biasa ditanya dalam peperiksaan ataupun dalam soalan latihan. Okay. Nilai pH bergantung pada jenis tanah. Okay. Jadual berikut menunjukkan 4 jenis tumbuhan yang ditanam di kebun Pak Cik Cham. Ada tanam orkid, ada tanam ubi kentang, ada tanam kubis, ada tanam kacang pis. Okay. Kat bawah ni merupakan nilai pH dia. 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Okay. Kita ingat balik, nilai pH yang neutral adalah 7. Lebih daripada 7, dia adalah alkali. Kurang daripada 7, dia adalah berasid. Okey, soalan tu. Mengapakah nilai pH tanah optimum penting untuk pertanian? Kenapa agaknya kita nak tanam pokok pun kita kena ada ilmu. Kita tak boleh nak bercucuk tanam dalam skala yang besar. Kita main tanam je. Kita kena tengok juga kita punya nilai pH tanah supaya pokok tu dapat hidup dengan lebih subur. Kenapa? Kenapa nilai penting sangat untuk pertanian? Soalan seterusnya. Jadi kita akan bincang jawapan sama-sama. Hujan asid turun selama 3 bulan berturut-turut. Hujan asid boleh turun. Hujan asid boleh berlaku kesan daripada asap-asap kilang yang dilepaskan ke udara. Asap-asap kilang itu dia mengandungi asid sulfur dioksida. So bila dia naik ke atas, dia berkumpul dekat awan, so dia akan turun balik dalam keadaan bentuk hujan, di mana hujan itu mengandungi kandungan asid. Itu dinamakan sebagai hujan asid. Terangkan langkah yang boleh diambil oleh Pak Cik Cham untuk menentukan nilai pH air hujan tersebut. Macam mana kita nak tahu apakah nilai pH yang ada dalam kandungan hujan tersebut? C. Apakah kesan hujan asid terhadap hasil tanaman? Apa jadi pada pokok tu kalau tanah tu semua berasid? Okey. Jawapan tadi, kenapa pentingnya nilai pH yang ada untuk tanaman Pak Cik Cham? Sebab
Nilai pH yang optimum dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan normal serta perolehan hasil pertanian yang baik. Maksudnya, pokok tu dapat tumbuh subur. Jawapan inilah, pokok tumbuh subur. Bila pokok tumbuh subur, kita pun akan dapat hasil yang lebih banyak. Okay. Bila pokok tumbuh subur, pokok akan jadi buah lagi banyak. Okay, B. Macam mana soalan tadi? Pak Cik Chang nak tahu bahawa dalam air hujan tu adalah air hujan yang berasid. Okay, di mana macam biasalah tadi kita gunakan ada banyak cara. Kita gunakan kaedah penunjuk universal. Kita tengok kertas litmus. Kalau ada perubahan warna, maksudnya dia adalah satu bahan yang berasid. Asid. Ubi kentang, okey, apa jadi kalau hujan yang berasid tu turun dekat ladang-ladang pertanian? Kesannya semua bahan-bahan pertanian tu akan matilah. Okey, kenapa dia mati? Sebab daun dan bunga orkid pun akan dikakis. Okey, yang ni pun sama. Sebab dia akan mati, sebab dia tak boleh serap air yang digunakan untuk kegunaan pokok tu sendiri untuk meneruskan dia punya kehidupan. Okay. Bila hujan-hujan asid ni dia terkena pada daun sebab asid sifat dia mengakis. Okay, bila kena pada daun dalam jangka masa yang lama, dia akan mengakis daun-daun tersebut. Dekat permukaan daun tersebut ada pelbagai lapisan. Dia ada stoma, dia ada klorofil. So bila dah dihakis, pokok tak bolehlah nak buat proses fotosintesis, maka dia akan mati. Alright, so cikgu rasa itu sahaja untuk hari ni. Dah tamat. Okay, so macam awal kelas tadi, cikgu dah pesan sepanjang kelas ni berlangsung, cikgu dah buat penerangan. Tugas awak pada hari ini adalah melengkapkan nota peta minda yang cikgu dah letakkan dalam grup. Okay, awak lengkapkan sahaja. Kemudian, bila dah habis nota, maksudnya awak dah bacalah, dah faham apa kita punya isi pembelajaran pada hari ini. Kemudian terus jawab latihan yang cikgu berikan dalam bentuk Google Form. Okay, so hari ini saja mudah saja. Buat nota, kemudian jawab latihan dalam bentuk Google Form. Okay, ada soalan lagi?